Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin bentang case study highway and traffic. Nama saya Nur Faiza binti Sahari, nombor matriks 07 DKA 19F1072. Nama saya Nurizatun Nina binti Arif. Nomor metrik saya 07 DKE 19F1069. Nama saya Nur Iswari Zara Tasha binti Yusuf. Nombor kad metrik 07 DKS 19F1087. Saya bentang question 1. Soalan ni dia tanya, sebagai seorang technician engineering traffic, saya bertanggungjawab untuk mengetuai case study macam mana untuk selesaikan masalah tentang kemalangan jalan raya di Simpang 4 yang ada di Kota Kinabalu. Jadi kami memilih Simpang 4 yang berdekatan dengan Sutera Harbour, iaitu Jalan Sutera Harbour. Jadi setelah dilukis, saya dapati ada 8 diverging dan 8 merging dan 8 crossing yang terdapat dekat Jalan Simpang 4 tu, dan total konfliknya adalah 24. Jadi ini menunjukkan yang total konfliknya sangat banyak, yang jadi dia membuatkan banyak kemalangan yang mungkin akan berlaku lah. Okey, jadi kami soalan tu minta untuk cara mengurangkan kemalangan dalam jalan dekat Simpang 4 tu. Jadi kami membuat reducing intersection conflict, iaitu dengan prohibiting right turn. Jadi dekat lukisan ni kami buat dengan untuk supaya tidak pusing ke kanan. Jadi dengan ini kami dapat diverging dia 6, lepas tu merging dia 6, lepas tu crossing dia 8. Jadi total konfliknya adalah 20, jadi dia kurang 4 daripada yang total konflik yang sebenar tadi. Seterusnya reduction intersection conflict yang kedua, kami buat converting four leg intersection to staggered intersection. Maksudnya kami membahagikan jalan simpang 4 tu pergi ke 2 simpang. Jadi dia tidak akan bertembung lah. Dengan ini kami dapat diverging dia 6, merging dia pun 6, lepas tu crossing dia 6. Jadi total konfliknya adalah 18, yang paling kurang antara yang tadi dan yang sebenar tadi 24, dia berkurang sebanyak 18 tu. Okay, question 2. Based on the question 1, with referring to the primary or secondary data from data collection procedure, you are responsible to gain knowledge of issues and approaches in engineering technician practice by design. The traffic signal to phase to reduce the road accident at the junction by using the arahan teknik jalan. Okay. Traffic flow untuk bahagian north. Okey, untuk kereta ada 280, untuk motorcycle ada 150, heavy vehicle ada 60 dan medium vehicle ada 50. Jadi untuk lane width dia ada 6.5 meter. Untuk selatan kereta ada 245, motosikal ada 112, heavy vehicle ada 58 dan medium vehicle ada 40. Jadi lane width dia 6.5 meter juga. Untuk east ada kereta ada 580, motosikal 139 dan heavy vehicle 49, medium vehicle 47 dan lane width dia ada 7.5 meter.
Untuk west car ada 690, motorcycle 100, heavy vehicle 60, medium vehicle 40 dan lane width ada 7.5 meter. Okay. Traffic capacity dia bagi equivalent value untuk motosikal adalah 0.33, untuk passenger kereta ada satu, light vans ada 2, medium lorries ada 1.75, heavy lorries 2.25 dan bus 2.25. Sini untuk mencari saturated flow, berbagi saturated dia sama dengan 525. Jadi untuk lane width bagi west south 6.5 meter, north south 6.5 meter, west east 7.5 meter. Jadi saturated 1 sama dengan 525 darab 6.5. Dapat jawapannya 3.412. S2 saturated 2 525 darab 7.5 jadi 3.938 PCU per hour. Traffic capacity untuk total vehicle untuk kereta ada 280, equivalent dia 1. Jadi motosikal 150, equivalent dia 0.33, heavy vehicle 60, equivalent 2.25, medium vehicle 50, equivalent 1.75. Jadi darab kah tu ni? Darab 280 darab 1 sama dengan 280, 150 darab 0.33 jadi 50, 60 darab 2.25 135, 50 darab 1.75 88. Jadi total untuk vehicle north 553. Untuk south pula total vehicle kereta 245, motosikal 112, heavy vehicle 58, medium vehicle 40. Jadi setelah didarab total dia semua 483. Untuk east kereta ada 580, motosikal ada 139, heavy vehicle ada 49, medium vehicle ada 47. Didarab jadi total semua 820. Okay. West car 690, motorcycle 100, heavy vehicle 60 dan medium vehicle 40. 690 darab 1, 690, 100 darab 0.33, 33, 60 darab 2.25, 135, 40 darab 1.75 jadi 70. Jadi totalnya semua 928. Untuk traffic capacity phase 1 untuk north 553 bahagi dengan 3.413 dapat 0.16. Untuk south 483 bahagi dengan 3.413 dapat 0.14. Untuk phase 2 east 820 bahagi 3.938 dapat 0.21. Untuk west 928 bahagi 3.938 darab 0.24. Jadi total untuk fasa 1 0.16 dan fasa 2 0.24. Occupancy of the intersection Y fasa 1 tambah fasa 2 sama dengan 0.4. Jadi dia lebih kecil daripada 0.85. Jadi dia okey lah. Selamat. Okey, seterusnya saya akan teruskan macam mana mengira total lost time, iaitu L. Ini ada formula dia. Jadi tinggal kasih masuk. Amber time dia dibagi 3 second. Lost time dia juga 3 second. Integrin time pun 3 second. Jadi tinggal kasih masuk saja. I itu
Itu ialah lost time 3 second. Tolak dengan E itu ialah amber time, jadi 3 second. Dia ada 2 lane, jadi buat 2 kali benda tu. Lepas tu tambah dengan LI ni, integrin time. 3 second tambah dengan 3 second untuk 2 lane. Jadi jawapan dia 6 second. Untuk optimum cycle time pula, ini ada formula dia, 1.5L tambah dengan 5 bahagi 1 tolak Y. L itu ialah lost time. Total lost time tadi. Masuk sejak. Lepas tu Y itu pula. Y itu occupancy of intersection. 0.4 tadi. Kita ambil nilai itu. Kita tinggal kasih masuk. Dan dapat 23 second. Kalau dia kurang daripada, dia bagus sebab dia kurang daripada 120 second, iaitu 2 minit. Seterusnya untuk effective green time pula, phase 1, iaitu north dengan south, G1, dia punya formula CO tu ialah optimum cycle time, tolak dengan L tu ialah lost time, masuk nilai tadi tu 23 tolak 6, lepas tu darab dengan YN tu ialah yang ini 0.16 untuk phase 1 dan 0.24 untuk phase 2. Tinggal kasih masuk. YN tadi untuk phase 1 ialah 0.16. Y itu ialah occupancy of intersection 0.4. Jadi dapat semua tu 7 second untuk phase 1. Untuk phase 2 pun sama, tinggal kasih masuk. Beza nilai dekat YN saja. Untuk phase 2 ialah 0.24. Dapat jawapan 10 second. Okay, untuk actual green time pula, dia punya formula GN sama dengan GN. G itu kecil, tambah LI, tolak dengan E. GN tu dari mana mau ambil? Dari sini. Effective green time. Untuk phase 1, 7 second. Tinggal kasih masuk. GN tadi, 7 second. Tambah LI. LI tadi tu lost time. Lepas tu tolak dengan E. E tu amber time. Dapat jawapan 7 second untuk phase 1. Lepas tu untuk phase 2 pula, dia ubah bahagian C sejak yang dia punya GN 10 second. Tinggal kasih masuk. Lepas tu dapat jawapan 10 second untuk actual green time phase 1 dan phase 2. Okay, lepas tu kita macam mana mendapat traffic light timing. First, kita ambil semua nilai yang tadi kita sudah darab, sudah selesaikan. Kita ambil lost time dia, amber time-nya. Phase 1 actual green 7 second, phase 2 actual green 10 second. Lepas tu untuk phase 1 kita mulakan dengan phase 1 actual green 7 second. Kita isi sampai 7 saat. Lepas tu untuk lepas hijau kita lampu kuning, lampu oranye. Kita ambil dia punya lost time. Lepas masuk 3 second sampai 3 second. Lepas tu semua tu baki tu ialah lampu merah untuk per cycle. Lepas untuk phase 2 pula, kalau phase 1 sudah lampu hijau, di lampu phase 2 adalah lampu merah. Jadi dia akan menjadi lampu merah dari masa pertama sampai ke 11. Lepas tu seterusnya dia punya untuk phase 2 actual green, dia 10 second. Jadi ambil 10 saat. Dari 12 sampai 21. Kasih hijau. Lepas hijau, oranye. Dia sama juga 3 second. Lepas tu kembali kepada merah. Ini adalah contoh untuk cycle pertama. Dan next. Ini adalah contoh lukisan dia. Phase 1 tadi ialah north dengan south. Jadi bahagian north dan south lampu hijau first. Dan untuk
phase 2 pula, yaitu west dan east, dia akan lampu merah. Untuk bagi laluan untuk phase 1 jalan duluan. Oke, itu saja. Thank you.